Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, Allah yang Maha Baik, Maha Penyayang, diizinkan kita pada hari ini untuk meneruskan kehidupan, untuk bersama dengan insan yang sayang, untuk meneruskan kerja-kerja kita mencari rezeki, menunaikan tanggungjawab sebagai pekerja, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai abang, sebagai adik, sebagai kakak, dan pelbagai lagi tugasan yang kita laksanakan setiap hari. Semuanya dengan kehendak Allah dan hanya kerana ihsan Allah lah yang memberikan kepada kita supaya kita mampu untuk meneruskan kehidupan pada hari ini. Baik tuan-tuan, hari ini sedikit tazkirah ringkas daripada saya sementara tunggu anak-anak murid menjawab soalan. Jadi kita selitkan sedikit tazkirah peringatan kerana dakwah ni atau dakwah ni adalah berpesan-pesan. Tidak menunjukkan siapa yang hebat, siapa yang bagus, siapa yang pandai, tetapi berpesan-pesan itu adalah perkara yang baik. Jadi sedikit tazkirah, sedikit peringatan, sedikit pesanan daripada saya ialah dakwah bukan tak payah. Kenapa dakwah ni perlu diteruskan? Kerana ini merupakan apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dulu sehingga sekarang. Daripada mula-mula baginda diangkat menjadi rasul dan nabi, baginda telah berdakwah sehinggalah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas-tugas itu patutnya diteruskan oleh kita sebagai umatnya akhir zaman, umat yang istimewa, umat yang paling Nabi sayang. Baik, kenapa kita perlu didakwah? Kenapa kita perlu meneruskan dakwah ini? Kerana manusia ni sifat dia pelupa. Saya ingat almarhum Ustaz Ismail Kamus kata, manusia ni bapa pelupa. Dia memang pelupa. Hidup dia memang pelupa. Kerana apa pelupa? Sebab sekejap sangat kita lupa. Kan, kita ni mudah sangat pelupa. Bila diberikan sedikit kemewahan, kita dah lupa akan kemiskinan. Bila kita diberi sedikit kecantikan, kita dah lupa kehodohan tu yang lebih mulia. Dan bila kita diberikan sedikit kehebatan yang lain, kita lupa yang lain. Begitulah sifat manusia yang sejak lahir ni kita memang sentiasa pelupa. Begitu juga dengan diri saya. Contoh kita tengok, hari ni kita kata kita sakit teruk ke, sakit sikit ke, esok kita akan lupa sakit tu. Walaupun kita ingat, tetapi bukanlah ingat sepanjang waktu, kan? Saya nak jelaskan macam ni. Andai kata kita ingat matilah, kalau kita ingat mati. Kalau setiap hari kita ingat mati, cuba bayangkan apa yang terjadi pada kita. Kita macam tuan-tuan guru pernah bercerita, andai kata kita ni sentiasa ingat mati saja, tiada kerja lain yang kita boleh buat dah. Kalau kita tahu azab dalam kubur ni macam mana, di pengakhiran kita macam mana, tiada siapa lagi nak bekerja, semua nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, kan? Itulah sifat manusia yang sangat pelupa. Sebab tu tuan-tuan, sebab tu lepas je bayi ni dilahirkan, terus diazankan di telinganya. Kerana apa? Nak diingatkan balik Allah tu Maha Besar, Allah tu Maha Besar. Semasa kita dalam kandungan, kita tiada siapa pun yang kita kenal kecuali Allah yang menjaga dan malaikat yang menjaga kita dalam tu, kan? Sebab tu bayi ni bila dia keluar saja ke bumi, dia rasa takut, dia rasa sedih sebenarnya. Dia takut, dia tak kenal sesiapa. Dan bila saja dia kenal dunia, dia mula lupa Allah tu siapa. Sebab tu sejak dia lahir, lepas saja lahir kan, perlu diazan ke telinganya. Dan begitu juga solat 5 waktu diazankan setiap kali 5 waktu. Kenapa? Untuk mengingatkan kita supaya mendirikan solat. Itu pun ada juga yang tak solat. Mudah-mudahan perkongsian ini peringatan kepada diri saya sendiri dan juga sahabat-sahabat di luar sana. Sebab itu tuan-tuan, dakwah ni perlu diteruskan, perlu dibuat sebaik mungkin sesiapa sahaja. Bukan nanti dia ustaz, bukan nanti dia ni jadi doktor, bukan nanti dia ni ada master. Tidak nanti dia ada ilmu tinggi baru dia nak berdakwah. Tidak perlu, kan? Sebab apa? Berpesan-pesan ni adalah satu perkara yang baik, yang sangat mulia. Baik, bagaimana nak berdakwah ni, kena jadi ustaz ke? Tak perlu jadi ustaz. Cukup bila kita membaca perkara yang baik, kita kongsikan. Bila kita diilhamkan satu perkara yang baik, kita kongsikan. Okey. Jadi
bagaimana cara lagi nak berdakwah jika kita bukan ustaz? Okey, contohnya melalui akhlak. Akhlak yang baik boleh menjadi dakwah pada seseorang, kan? Akhlak yang baik. Saya tak kata saya baik, tetapi kita cuba jadi yang terbaik. Kita ikut apa yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, kita ikut. Kerana apa? Kalau kita pernah dengar ustaz kata, akhlak yang terbaik, akhlak yang terpuji adalah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ikut, tak dapat 10, ikutlah sebahagiannya pun jadilah. Sebab kita ni memang manusia, kita ni pelupa, dan kadang-kadang kita tak boleh kawal emosi kita, sifat kita dan sebagainya, tetapi kita boleh ikut apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu yang antara pertamanya, kita akhlak, melalui akhlak. Kedua, kita berkawan. Berkawan ni tuan-tuan, kita boleh berkawan dengan semua orang. Tak nanti kita memilih kawan saja. Ustaz geng ustaz saja. Tak boleh. Dia tak boleh macam tu tuan-tuan. Dia kalau ustaz, tak boleh saja berkawan dengan ustaz. Tengok yang lain, oh ini selekeh, ini tak boleh kawan. Oh ini teruk ni, ini geng korporat, tak boleh kawan. Bukan macam tu. Alhamdulillah yang saya kenal ustaz-ustaz saya ni semuanya bagus-bagus. Semuanya hebat-hebat. Contohnya Al-Fadhil, Ustaz Muhammad Akmal, adun selama sekarang kan. Allahu Akbar. Hebat dia. Ustaz Azmi, tuan guru saya, Ustaz Azmi, Allahu Akbar. Baik, dia berkawan dengan semua orang. Okey. Kerana apa? Kita tengok contoh Al-Fadhil, contoh Ustaz Ebek Liu. Kan? Ustaz Ebek Liu, akhlak dia sangat terpuji. Sangat terpuji. Dan dia membantu. Dia tak kira siapa pun. Melayu, Cina, India, semua dia akan tolong tanpa prejudis, tanpa ada prasangka yang buruk. Hati dia sangat bersih dan dia bantu sesiapa saja. Jadi ini merupakan salah satu cara berdakwah, kan? Kita tak perlu nak cakap Islam tu macam ni, Islam tu macam tu, Islam tu macam ni, tapi cukup dengan akhlak dan berkawan, tunjukkan akhlak yang baik. Hati itu akan terbuka untuk mengetahui Islam dengan lebih baik. Kita kena ingat, kita hanya berdakwah. Hidayah tu milik Allah. Itu rahsia Allah. Kepada siapa pun kita bercakap. Kalau Allah tak buka ruang hati dia untuk menerima Islam, dia takkan dapat Islam. Kita bersyukur, kita lahir saja, alhamdulillah ibu dan ayah kita orang Islam. Jadi kita sangat-sangat beruntung. Jadi kita sepatutnya lebih memahami Islam kerana kita lahir dalam Islam, kan? Sebab tu orang yang mula-mula peluk Islam ni, Allahu Akbar. Hebatnya kerana Allah beri hidayah kepada dia dan dia mendalami Islam. Sedangkan kita ni yang dah dalam Islam, kita tak pernah mendalami Islam. Kan? Tu ingatkan diri saya sendirilah. Baik, kemudian selain daripada itu, bagaimana dakwah? Kita membaca buku. Kita baca buku dan kita kongsi perkara-perkara yang baik. Cukup tuan-tuan, saya cadangkan satu perkara. Cukup hari ini dalam Facebook tulis La ilaha illallah. Kalau ada 1000 friend, 1000 orang yang baca La ilaha illallah. Itu saham akhirat tuan-tuan. Mudah aja, kan? Berbeza dengan kita post yang lain-lain. Saya sendiri pun ada post benda yang lain, tetapi lebih banyakkan dakwah daripada perkara-perkara yang kurang kita ambil penting tu. Penting, tetapi lebihkan kepada dakwah. InsyaAllah. Banyakkan yang dakwah daripada benda-benda yang lara tu lah. Walaupun ianya sebahagian daripada keperluan kehidupan kita, tetapi berdakwah tu perlu sepanjang masa, insya-Allah. Kemudian untuk berdakwah pula, kita jangan sembrono saja. Perlu ada pembacaan, perlu tahu kaedah nak berdakwah bagaimana. Di Selama ni, tempat tinggal saya Selama, jadi di Selama ni kita dah ada guru dakwah agama yang dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Firdaus saya di Selama, di Darah Karakan lah. Mudah-mudahan usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan negeri ni menjadi asbab kebaikan untuk bumi Selama ni, kan, insya-Allah. Baik, kita sambung balik untuk berdakwah ni bagaimana. Dia untuk guru-guru agama ataupun siapa saja termasuk saya, perlulah belajar bagaimana kita nak berdakwah dengan secara hikmah. Mungkin melalui hikmah yang baik, melalui mauizah dan jidal. Okey, kena ada pembacaan. Dan seharusnya dakwah ni sesiapa saja yang boleh dakwah. Jangan nantikan ustaz, jangan nantikan ustazah. Siapa saja boleh dakwah. Cakap benda yang baik, berpesan-pesan benda yang baik, insya-Allah akan dicatat segala amalan itu sebagai amalan yang baik untuk bekalan kita di akhirat sana. Insya-Allah tuan-tuan, sekadar itu saja
perkongsian daripada saya. Yang baik ambil, yang tak baik tegur-tegur saya di ruangan komen. Mudah-mudahan kita semua boleh manfaat di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Saya tinggalkan dengan sedikit kata-kata, bina jambatan tuan-tuan, jangan bina tembok. Sesama Islam, bukan Islam pun kita kena bina jambatan, jangan bina tembok, kan? Dan kita beri peringatan, bukan tunjuk kehebatan kita. InsyaAllah sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.